ikan kembung, ikan bawal. Berenang-renang di laut samudra. Bulan puasa banyakkanlah amal. Pahala menggunung menanti kita. Lain pula ujung ni. Tak masuk kelas peribahasa lah tu. Ni saya jawab Singgah sebentar di Tanjung Jara, membeli kuih juada berbuka. Wah. Banyak sungguh hikmah berpuasa, sihatkan jiwa dan juga raga. Oh, hidup. Mantap. Betul. Ini kena. Ini kelas peribahasa on. Okey. Saya jawab Ya. Pohon beringin berdaun lebat. Ewa. Hidup subuh di tepi jalan. Ewa. Untuk keluarga dan juga sahabat. Ewa. Selamat berpuasa. Kami bertiga ucapkan. Ewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk Borak Tengah Lapar hari yang ketiga. Dan hari ini kita masih bersama dengan PU Amin dan juga Atu Zero. Ya. Yeah. Apa khabar dunia? Alhamdulillah baik Ustaz. Atu okey Ustaz? Tu okey Ustaz. Macam mana tu okey Ustaz? Alhamdulillah sihat juga Azwan. Azwan okey tak? Saya okey. Bukan apa. Sebab sekarang musim panas tau. ya. Jadi dia punya ujian tu lain macam sikit. Betul. Jadi macam Atu dengan Ustaz macam mana menghadapi kita punya Ramadan dengan musim panas yang agak luar biasa kali ni. Ustaz dulu Ustaz. Ustaz Saya dulu. dulu. Ustaz dulu. Saya okey lah. Saya duduk dalam tempat-tempat aircon. Oh. Dalam kereta kan. Sejuk lah rasanya. Beza dengan Cuma saya. jangan bagi saya panas lah. Panas yang lain-lain jangan bagi saya panas lah. Ustaz. Saya takkan bagi Ustaz panas, sikit saja insya-Allah Ustaz. Okey, macam biasa setiap episod kita akan berborak santai dengan soalan-soalan yang biasa kita dengar dan Ya. Kita tak maulah soalan-soalan yang berat-berat sebab kita pun program santai kan. Betul. Jadi dia punya tajuk kali ini apa dia? Ya, untuk hari ini hari yang ketiga dalam Borak Tengah Lapar, kita nak berbicara ini mengenai kerja puasa atau kerja light. Kan jadi macam secara amnya puasa ni memanglah kita menahan lapar dahaga, makan dan minum. Tapi Ustaz, sekarang ni kita masyarakat mungkin perlu tahu jugalah mengenai puasa gadget Ustaz. Apa pandangan Ustaz? Okey, pertama sekali gadget ni tak boleh nak lari daripada kita lah. Betul. Okey. Sebelum puasa pun memang itu dah satu benda tuntutan harian kita. Ah. Semua dalam tu urusan bank kita lah. Betul. Nak Okey. pergi mana semua ada. Betul. Cuma bila bulan puasa ni kita, kalau boleh kita hadkan sedikit. Macam mana? Hadkan dalam erti kata kalau nak semayang tak payahlah sampai waktu tu juga kita nak kena selfie. Kan? Dan tarawih. Allahu Akbar. Dan tarawih. Kan dulu pernah jadi trend kan? Bukan dulu sampai sekarang Sekarang Ustaz. ada lagi. Bukan dan tarawih, kalau baru bangun dan bangun. Dan Lepas sahur. Dan sahur. Lepas tu dan sendawa. Macam-macam. Dan saja Dan orang je kan. Tapi dah kata jangan sampai tahap macam tu lah. So, umpama macam kita ni nak sangat dan pentingkan sangat validate daripada manusia ni. Betul. Mana kalau orang tak validate, mana orang tak menyetujui kita ni bahawa kita ni berpuasa, buat ibadah, Okey. kita rasa macam ibadah kita tu tak sah pula. Sedangkan dalam syarat rukun puasa ni tak ada pun kena bagi tahu kat orang, selfie kat orang. Betul? Bukan saja bagi tahu, lepas tu yang orang buat live TikTok tu. Bagi paus, bagi itu, bagi ini. Kita tahu kita buat amal ibadah, tapi Ya. kita mengharapkan benda-benda keduniaan ini. Sekadar nak mengharapkan juga. Dia buat live pun nak kena buat live ni, kena buat tazkirah puasa ni. Ya. Tapi hari tu orang tak bagi gift lah contoh kan. Okey. Esok malas nak buat orang tak hargai. Tak, sebenarnya walaupun orang tak tengok, orang tak like, orang tak view ke, tapi kita punya tanggungjawab kita lepas tak? Kita dah buat ke belum? Ya, contoh kita buat hari ni kan, kita buat. Orang kata, apalah orang kan nak dengar pun. Tapi tanggungjawab kita lepas. Kita mengajak orang pada kebaikan. Settle lah tu, apa lagi kita nak? apa lagi Dengar nak? tu. Dengar tu kumpulan-kumpulan madam. Dengar Oh, medium pula. Katira. Katira. Jadi Ustaz, orang kata berpuasa cara orang dulu dengan sekarang agak berbeza kan. Jadi macam mana, apa pandangan Ustaz yang gadget ni dia merubah landscape pemikiran masyarakat kita sewaktu kita berpuasa Ustaz? Sebenarnya masa kita puasa ni bila ada gadget, alhamdulillah lah bagus lah. Okey. Kita boleh check bila waktu bersahur, waktu berbuka. Betul. Kita nak dapat perkongsian tazkirah, nak isu-isu berkaitan dengan pening kepala ni. Sah ke tak sah ni? Batal ke Okey. tak batal? Kita boleh terus Google kat situ. Ada rujukan dia. Okey. Dia memudahkan kita. Tapi kalau kita salah guna dengan gadget itulah, kita asyik mata kita tumpu kat situ. Tak tumpu pada Quran. Rugilah. Kita kena ada had lah. Kita ada batas. Sebelum puasa macam mana? Masuk bulan puasa kita kena ada berbeza sedikit. Barulah kita rasa syok. Barulah puasa tu kita rasa okey, ini yang hari-hari terbaik untuk diriku. Ini yang kita mahukan. Macam kita lah tu. Kan kita pun nak berhibur sekarang tak guna gadget. Kita guna live band sekarang ni. Sekarang ni maksudnya nak bagi diorang nyanyi dulu. Betul. Kita nak berhibur bersama mereka dengan lagu Bukti daripada The Katira Band. Jom kita bersama mereka. Menangkan hatiku bukanlah satu hal yang mudah.
Kau berhasil membuat ku tak bisa hidup tanpamu. Menjaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah, namun sedetik pun tak pernah kau berpaling dariku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu. Kau wanita terhebat bagiku, tolong kamu camkan itu. Meruntuhkan egoku bukanlah satu hal yang mudah. Dengan kasih lembut kau pecahkan kerasnya hatiku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu. Kau wanita terhebat bagiku, tolong kamu camkan itu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu. Kau wanita terhebat bagiku, tolong kamu camkan itu. Tolong kamu camkan itu. Borak tengah lapar, borak tengah lapar, borak tengah lapar, borak tengah lapar. Borak tengah lapar. Menyembang saja. Kita masih bersama dengan saya Putra Azwan, Ya. Atu Zero dan juga PU Amin. Kita masih berbicara untuk hari ini iaitu mengenai kejar pahala ke kejar likes. Kalau aku like. Kalau tak, aku Aku swipe. swipe. Yes. Itu yang kita mahukan. Okey, soalan yang pertama lah Ustaz. Baik. Dia punya soalannya, ada yang hidup dalam dunia fantasi di media sosial. Contohnya. Contohnya macam dia nak posting benda yang baik-baik saja. Tapi di sebaliknya bukan.
apa yang Kepalsuan lah, kepalsuan. lah. Macam okey. maksudnya dia fake lah. Macam okey hari ni macam contoh hari ni saya berpuasa. Rupa-rupanya sebaliknya begitulah, tak puasa okey. lah. Macam mana Ustaz punya Okey, baik. nak Pandangan. bagi pandangan Pandangan dan lah. pemahaman untuk saya ini Ustaz. Dia memang sebenarnya bukan saja dalam media sosial, apa pun dalam kehidupan ni kita nakkan yang baik-baik lah orang tengok. Betul. Tapi hidup kita ni jangan kita tertekan sampai kita dapat masalah mental kerana kita berfantasi dengan perkara tersebut. Maksudnya kita berharap tengok, tu pakai macam ni, aku pun nak masuk dalam social media aku lah, aku nak macam ni. Tu buka puasa lauk macam ni, aku pun nak macam ni juga. Sebab dia ada satu idola dia yang dia anggap kalau aku tak jadi macam tu, aku punya life tak best. Aku punya life macam kosong. So dia berpura-pura menjadi satu orang yang dia tak boleh pun jadi. Dan akhirnya dia rasa macam hidup dia tak best, tak selesa dan dia menyalahkan diri dia. Kenapa dia tak boleh jadi macam tu? Jadi orang yang suka berfantasi untuk like semata-mata, untuk viewers semata-mata, makna kata untuk populariti, yang bagi dia sebenarnya kalau dia tak ada pun hidup dia dah best dah. Dah seronok dah. Tapi dia nakkan benda tu sebab dia nak tiru-tiru orang. So pesanan kita kat sini sebenarnya dalam ibadah ni kita tak payah nak tiru orang pun. Kalau orang tu buat benda baik, kita nak tambah lagi kebaikan macam dia tak apa. Tapi kalau benda-benda yang sekadar macam kosmetik ni kan, tak perlulah kita nak berebut sangat. Tak ada apa pun yang kita rugi. Ustaz, sekarang ni Ustaz, kita punya netizen ni pun bukan semualah. Okey. Ada juga yang bagi pelik-pelik. Bukan apa? Berani dia kata netizen pelik. Tak, ini ada golongan. Sesetengah. Saya tak mahu cakap. Sesetengah. Kecam Okey, dia. bukan apa. Sebabnya kalau posting yang kita tengok bukan-bukan, tinggi view. Laju. Tinggi dia punya like. Tapi bila kita yang berusaha kebaikan, dakwah macam sendu je. Apa pandangan Ustaz? Kita punya situasi yang macam ni. Itu fitrah lah. Fitrah sekarang ni, zaman-zaman keduniaan ni, kalau kita buat benda-benda yang sekadar macam hiburan, tu memang ada pengikut dia dan tak semua hiburan tu salah. Betul. Tapi kalau satu benda yang kita buat tu sampai merepek-repek, menghina orang, prank orang sampai orang hilang maruah sebagainya, itu satu benda yang kita kena elakkan lah. Bukan saja dapat dosa, bukan saja orang tak suka dengan kita, bahkan kita pun nanti bila kita buat sesuatu benda tu, orang anggap macam, alah engkau ni satu benda yang merosakkan pemikiran orang lah, engkau ni tak patut dalam masyarakat lah. Kita, dan bagi kita sendiri pun, kita jangan rasa macam kalau kita nak buat baik tu orang tak terima. Saya pun pernah terfikir macam tu tau. Sebab saya selalu macam ceramah, buat perkongsian tazkirah. Saya rasa kalau aku buat perkongsian dalam TikTok contohnya kan, orang tak nak tengok dah. Jadi saya pun malas nak join TikTok. Orang semua dah ada TikTok dah lama. Jadi saya baru-baru buat TikTok. Bila buat saya 1-2 video konten sih mudah aja, doa-doa, zikir-zikir. Tapi orang nak lah benda tu. Maksudnya sebenarnya banyak benda baik yang orang nak. Dan saya anggap benda tu dah biasa dah orang tengok. Tapi bila kita buat dengan video cantik sikit, kita design sikit, rupanya orang nak, orang minat, viewers pun cantik. Kadang-kadang orang ni dia faham dekat situ saja tahu, macam tajuk. Lepas tu dia buat macam-macam kesimpulan. Itulah macam ini tak kena, itu tak kena, kecam, tak berhenti. Betul. Ustaz pun dia kecam. Saya baru-baru ni kena kecam Ustaz. Pasal pengurusan jenazah pun saya kena kecam. Nasib baik yang bukan kecam tu bukan jenazah. Dia sebenarnya kan, kita sebenarnya benda-benda baik ni kita buat je apa pun. Dan tapi itulah orang kata fitnah media sosial ni, itu kita tak boleh lari. Kadang-kadang apa yang kita cakap A tapi orang faham B. Betul. Itu memang lumrah kita menggunakan media sosial sebab benda tu memang benda yang memang terbuka untuk orang semua cakap. So janganlah kita kecil hati kalau orang tersalah cakap ke, orang cakap pasal kita ke, sebab kita yang meletakkan diri kita kat dalam tu. Cuba kalau awak tak ada langsung benda tu, kan, awak tak guna pun langsung. Awak tak terlibat lah, tapi memang ketutupan hidup kita nak kena ada media sosial. Contoh kan, selebriti dan sebagainya kena guna untuk kita war-warkan kerja kita dan sebagainya. Tapi kalau orang bagi kita sikit-sikit tu, nak kata kita kena sabar sikit lah. Sebab orang nampak kita lebih daripada orang-orang lain. Sebab kita dah kat situ, kita yang pilih kat situ. Betul. Tapi kalau terlebih sangat, kita perlukan nasihat jugalah. Nasihat ini terutamanya untuk yang selalu buat time raya, time Syawal nak buat lagu. Okey, apa pun Ustaz. Ustaz. Apa pun jangan berhenti, jangan putus asa untuk kita sebarkan kebaikan Ustaz. Buat terus. Okey, macam kita nak terus akan bersama persembahan kita yang seterusnya. Bersama Katira Band lagi lah. Katira, tolong. Dengan lagu mereka yang seterusnya kali ini, lagu yang mengimbau kenangan lalu. Jom kita bersama mereka. Puas sudah kau melukakan, tiada pernah kau meyakinkan hati ini yang selalu mengharapkan kasihmu.
biarkan ku melara, mengemiskan cinta suci. Apa daya hati ini telah jatuh di lamun cinta. Mengapa aku disiksa? Apakah tujuan dia? Mungkin karena ia pernah dikecewakan cinta. Katakan pada diriku, aku kan membangun luka. Jangan kau simpan dendammu, dan aku jadi mangsanya. Aku cinta kepadamu, hanya itu yang ku tahu. Lupakanlah kenangan pahit, kita bina hidup baru. Mengapa aku disiksa? Apakah tujuan dia? Mungkin karena ia pernah dikecewakan cinta. Katakan pada diriku, aku kan membangun luka. Jangan kau simpan dendammu, dan aku jadi mangsanya. Aku cinta kepadamu, hanya itu yang ku tahu. Lupakanlah kenangan pahit, kita bina hidup baru. Lupakanlah kenangan pahit, kita bina hidup baru. Orang tengah lapar, orang tengah lapar, orang tengah lapar. Borak Tengah Lapar. Lapar. Masih bersama kami bertiga. Saya Putra Azwan, PU Amin dan juga Atu Zero. Ya. Di mana kita masih berbicara mengenai kerja light ke kerja pahala kan. Tapi sebelum kita bersama dengan Ustaz ataupun PU Amin kita ni, ada trivia yang ingin kita kongsikan, iaitu perkataan Ramadan adalah berasal daripada perkataan Arab Ramida dan juga Ar-Ramad yang bermaksud panas terik dan juga kekeringan. Dan bulan Ramadan juga mempunyai 29 ataupun 30 hari dan dianggap bulan yang paling suci
dalam Islam. Naam. Naam maksudnya betul kan? Betul. Naam ente. Na'am. Okey Ustaz, kita terus Ta'ala. Ta'ala, apa ta'ala? Jom. Jom. Ta'ala tu jom. Terkejut saya. Itu je. Okey, kita Dan, terus. dan Naam tadi tak kata Allah tak boleh. Boleh Ustaz. Okey, Okey. kita terus ke dia punya soalan yang seterusnya Ustaz. Baik. Soalannya, adakah yang penciptaan gadget ini di pelbagai platform media sosial ni membuatkan kita lalai? Betul. Baik. Pertama sekali kita tengok dari sudut yang positif dan juga negatif lah. Okey, Ustaz. Semua benda ada pro and con dia kan. Ya, Jangan tengok saya. Saya suruh tengok positif tu. Positif. Mana satu positif? Ini mikrofon. Okey, positif ni bila kita gunakan media sosial untuk menambahkan maklumat kita, untuk mengembangkan lagi coverage kita, line kita untuk sesuatu yang lebih baik. Contoh dakwah kita, kerja kita, teknologi itu benda yang cukup baik dan itulah tujuannya untuk menambahkan jaringan kita untuk supaya kita boleh pergi jauh dengan cepat. Okey. Kan? Tapi kalau dengan cara yang negatif, hidup kita ni kita berharap seperti semuanya bergantung di situ. Maknanya kalau kepuasan kita, pujian kita, kesedihan kita semua dekat dalam tu, kita nak bagi tahu dekat orang. Sebenarnya itu adalah tambahan saja kosmetik dalam hidup kita, gadget kan, benda-benda yang ditambah untuk melengkapkan hidup kita sekadar keperluan saja. Bukan satu benda yang mesti kita kata kalau tak ada hidup kita tak lengkap. Kelengkapan yang total 100%. Bila kita jadikan benda itu sebagai kelengkapan kita, memang melalaikanlah. Okey. Bangun tidur, sebelum tidur kita tengok terus, kita tak kisah orang lain, kita tak tahu orang susah, orang sakit. Hatta hari ni kadang-kadang melalaikan dari sudut kita nak buat baik tapi benda tu tak elok pun sebenarnya. Okey. Contoh ada orang susah bulan puasa. Kita kena sedekah ni. Kita mau pergi jumpa orang sedekah, orang yang susah tadi kita sedekah bagi duit. Tapi sepatutnya kita jadikan orang susah tadi sebagai objek konten kita. Subjek lakonan kita. Kadang-kadang kita kata, abang boleh tak buat menangis sikit? Kadang-kadang saya tak macam tu. Kalau benda tu berkaitan dengan contohlah duit umum, duit zakat, duit NGO yang perlu untuk kita tahu sampai ke mana, cukuplah sekadar bukti yang kita kata untuk kita bagi tahu okey duit dah sampai. Tak perlulah kita melakukan sampai tahap seumpama orang tu kalau tak buat, dia dah bagi aku bantuan ni. Okey. Kalau tak buat pula Kang macam mengada-ngada pula. Dan tak semua orang susah dia suka dikonten kan. Betul. Jadi kadang-kadang kita hari ni kalau kita nak sedekah tak sah kalau tak ada kamera. Tak sah sedekah kita kalau tak ada video. Betul. Tak ada masuk pula CapCut, lagu sedih semua. Kita jangan berfikiran macam tu. Sebab benda-benda baik ni kalau kita ajar masyarakat kita, anak-anak kita semua akan buat benda macam tu. Sedangkan benda baik ni simple je. Awak dah buat-buat, orang tak kisah, orang tak tahu. Tuhan kan tahu. Itu yang penting. Ustaz, jadi Ustaz, sepanjang kita berpuasa ni Ustaz kan, mungkin Ustaz boleh cadangkanlah antara tindakan yang boleh kita lakukan yang melibatkan media sosial dan juga gadget ni Ustaz. Okey, pertama sekali bulan puasa ni kita boleh cari konten-konten yang baik untuk kita, penyucian jiwa kita, dan tak semestinya konten tu mesti konten yang betul-betul deep, nak kena menangis hari-hari. Benda-benda yang melibatkan hiburan tapi ada dakwah. Ada orang kata pengisian rohani. Mungkin dekat social media tu kita dah boleh follow orang-orang yang baik, kita boleh cari konten-konten yang baik. Betul. Supaya konten tu bila ramai yang tengok, ramai yang like, ramai yang follow, dia akan keluar banyak dekat feed kita. So orang lain pun akan dapat tengok. Betul. So disebabkan kita buat benda macam tu, man sana sunnatan hasanatan falahu khairun, kata Nabi. Siapa yang buat satu kebaikan, orang lain ikut, dia pun akan dapat pahala yang sama. So pahala berantai. Alhamdulillah. Pahala berantai kan. Dia bukan cerita berantai je. Betul, itu. Kan? Itu fitnah. Itu fitnah jadi mengumpat pula. Jadi pahala berantai, kita buat satu benda yang baik, orang lain pun ikut. Jadi itu bulan Ramadan kita boleh buat. Yang kedua, kita pilih masa yang sesuai untuk diri kita dengan Allah. Yang orang tak tahu. Yang orang tak tahu. InsyaAllah waktu tu waktu yang special. Baik, kita pun pada penghujung untuk Borak Tengah Lapar hari ketiga hari ni, 3 Ramadan. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh beri kesimpulan terus untuk kita topik hari ni, mengejar pahala ataupun likes ni Ustaz. Okey, sebenarnya dalam hidup kita ni semua orang sukakan like. Betul. Kan, memang ada social media tu bila ada button like, wujudnya kat situ memang kita berharap paling tidak adalah orang like, kan. Adalah orang tengok, ada orang share. Itu memang fitrah semua manusia. Betul. Kita memang mengharapkan alasan dan sebab yang sama. Tapi satu je, itu bukanlah punca untuk kita terus hidup. Maknanya kalau benda tu tak ada, kita tak boleh nak teruskan hidup. Kita akan tertekan, mental kita akan down. Tidak. Sebab kadang-kadang ada orang, dia mengalami masalah mental kerana social media je. Bukan kerana keluarga dia tak bagus, bukan kerja dia tak bagus, bukan kerana orang di kiri kanan dia tak membahagiakan dia. Tapi kerana social media. Kalau orang ada di kalangan kita yang terpaksa berdepan dengan situasi macam tu, kena tinggalkan kejap. Rehat. Dia tak boleh terlampau, dia tak boleh dia push lagi diri dia untuk social media kan.
Sebab kadang-kadang bila yalah pengalaman hidup saya sendiri pun mungkin tu pun ada kan. Jangan libatkan saya. Jangan libatkan Bila saya. kita kena kecaman, hinaan dan sebagainya, kadang-kadang kita boleh lost lah. Betul. Tapi kalau kita rasa apa yang kita buat tu betul dan berpaksikan kepada rujukan dan sumber-sumber yang insya-Allah memberikan banyak kebaikan pada manusia, hanya dalam 100 orang mungkin 2-3 orang je yang tak like kita. 90-80 orang lagi like tapi dia tak tunjukkan dengan tekan button. Mungkin dengan cara yang lain. Jadi insya-Allah dalam hidup kita ni buat je benda baik, gunakan sosial media untuk kita jadikan ia sebagai jambatan ke syurga. Bukan jambatan ke Neraka. Melaka. Neraka ke Melaka tu? Meraka. betul. Kita kena faham juga mungkin ada influenza ni di luar ini. Bukan influenza. Influenza Itu tu yang kat penyakit tu. hidung. Apa Hidung. dia? Influenza. Itu sesama. Yang itulah. Kita faham mungkin orang perlukan like untuk review, untuk Okey. dapatkan sponsor. Tapi yang paling penting niat tu kena teruskan, niat membuat baik. Baik, apa pun itu macam kata Ustaz, gunakanlah gadget dan juga media sosial ke arah perkara yang kebaikan, menghala ke syurga, bukan ke InsyaAllah. neraka. Apa, terima kasih kerana bersama kami untuk Borak Tengah Lapar. Semoga segala perkongsian kita hari ini membawa manfaat untuk semua. Jadi esok insya-Allah kembali bersama saya, Atu dan juga PU Amin untuk Borak Tengah Lapar. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borak tengah lapar, borak tengah lapar.